Pada 13 Mei 2019, di sebuah jeti di tepi Sungai Selangor, ketika embun pagi masih dingin membasahi atap sampan, di tengah-tengah aliran air yang tenang tidak beriak, sebuah guni buruk yang terkoyak hanyut terdampar di tepi perahu, dan di dalamnya terdapat sebahagian mayat manusia tanpa kepala dengan darah segar yang masih mengalir, meninggalkan jalur-jalur merah di permukaan air yang keruh. Serta-merta, seluruh kawasan pesisir sungai itu menjadi gempar. Satu mayat yang tidak sempurna, satu tindakan kejam yang amat mengerikan. Tetapi ini hanyalah sebahagian daripada sebuah mimpi ngeri. Kerana dalam penceritaan hari ini, saya akan membawa Anda lebih mendalam. Siapakah mangsa sebenar? Siapa yang tergamak memotong-motong tubuh itu seolah-olah menyiang seekor ikan? Dan mengapa kawasan perairan yang paling damai ini tiba-tiba bertukar menjadi tapak pelupusan jenayah keji? Ikuti saya untuk 30 menit akan datang. Saya berjanji akan membongkar segalanya. Dan kebenaran di sebalik potret keluarga contoh itu akan membuatkan Anda lebih seram sejuk. Hanya beberapa jam selepas guni pertama diangkat, pihak polis Selangor segera mengepung lokasi kejadian dan memulakan operasi mencari saki-baki mayat. Setiap kali penyelam berjaya menemui sebahagian lagi anggota badan, bau hanyir yang baru pula menusuk hidung. Bau itu merebak di celah-celah hutan paya bakau yang tebal, di mana anak-anak sungai yang berselirat seperti sarang labah-labah. Air payo yang berubah arus setiap jam dan dasarnya yang berlumpur tebal seperti perangkap menjadikan usaha pencarian satu perjuangan yang sebenar. Akhirnya, bahagian-bahagian mayat yang terakhir berjaya dikumpulkan, melakarkan susuk tubuh seorang wanita yang kecil molek. Mangsa dikenal pasti tidak lama kemudian sebagai seorang guru bernama Aina Syuhada, 32 tahun, seorang istri yang baik, ibu kepada seorang anak perempuan, dan sekeping potret penting dalam gambaran keluarga contoh yang sering menjadi teladan di kawasan perumahan itu. Sesiapa sahaja yang melihat pasangan suami istri itu pasti akan berasa kagum. Khairul, suami Aina, seorang jurutera pembinaan yang berjaya, tutur katanya lembut dan sangat memanjakan istri dan anaknya. Rumah banglo mereka yang tersergam indah dihiasi dengan pelbagai gambar kenangan hari jadi, percutian, dan ulang tahun perkahwinan. Semua orang percaya kebahagiaan itu tidak akan dapat digugat. Tetapi dengan hanya satu sentuhan ringan, lapisan cat yang berkilauan itu mula terkopek satu persatu. Seorang bekas rakan sekerja yang tidak mau dikenali memandang gambar Aina lalu terdiam. Aina nampak sangat kurus kebelakangan ini. Sentiasa tersenyum, tetapi pandangan matanya kosong. Pernah sekali, saya nampak pergelangan tangannya lebam. Bila ditanya, Aina hanya ketawa kecil sambil berkata, terhantuk pada bucu meja. Seorang jiran pula berbisik seolah-olah takut didengari dinding. Pasangan itu pelik. Di hadapan orang ramai, mereka sangat mesra. Tetapi apabila pintu ditutup, rumah itu sunyi sepi. Ada malam saya terdengar bunyi perabot pecah. Terdengar juga esakan tangis yang ditahan, tetapi keesokan paginya dia akan bersolek seperti biasa dan mengukir senyuman. Siapa sangka? Gambar-gambar indah di Facebook, makan malam bercahayakan lilin, jambangan bunga ulang tahun perkawinan, kini tiba-tiba menjadi seperti kelaran yang menyakitkan di mata penyiasat. Sebuah tirai yang sempurna, tetapi retakannya sudah mula mengeluarkan darah. Daripada puluhan data telepon yang diekstrak daripada telefon bimbit Aina, satu nama muncul menonjol seperti tompokan dakwat di atas kertas putih, Imran. Bekas rakan kongsi perniagaan suaminya, Khairul. Lebih 30 panggilan dan mesej dalam sebulan, kebanyakannya berlaku pada tengah malam. Panggilan terakhir hanya beberapa jam sebelum Aina hilang, berlangsung selama 17 menit. Mesej terakhirnya ringkas seperti nota bunuh diri.
Saya dah tak tahan lagi, mungkin saya terpaksa pergi, tunggu saya. Pihak polis mengetatkan siasatan dan jiran-jiran mula berbisik. Adakah Aina curang, suami kaca, anak comel, masih tidak cukupkah? Apabila pasukan khas meneliti rakaman kamera litar tertutup di sekitar kawasan itu, kelibat kereta Imran kelihatan berlegar-legar berhampiran rumah Aina 2 hari sebelum pembunuhan. Sekali pada waktu tengah hari, sekali lagi pada tengah malam. Tetapi tidak jelas sama ada dia masuk ke dalam rumah atau tidak. Motif dibina dengan pantas dan sempurna, seperti sebuah perangkap. Motif pertama, cinta. Jika Aina merancang untuk melarikan diri, Imran adalah satu-satunya orang yang boleh dia harapkan. Satu pelarian rahasia yang berakhir dengan tragedi. Motif kedua, dendam. Dalam fail syarikat Khairul, polis menemui satu kontrak yang pernah menyebabkan Imran kerugian hampir RM500,000 kerana ditipu oleh Khairul. Satu pengkhianatan yang pahit, satu dendam yang membara. Dan akhirnya, kekasih yang dikhianati memutuskan untuk membalas dendam. Semuanya kelihatan sepadan. Rakan-rakan Aina terkejut, keluarga Khairul berang. Polis menyerbu dan menahan Imran pada malam itu juga, tetapi ketika tangannya digari, dia hanya membisu, matanya merah dan cengkung seolah-olah ada sesuatu yang bakal pecah. Sikap membisu itu semakin mencurigakan. Orang ramai mula membuat spekulasi. Wanita mudah jatuh cinta, tetapi lebih bodoh lagi apabila percaya kekasih gelap akan membawa kebebasan. Nampaknya kes ini hampir ditutup. Pembunuhnya, si kekasih gelap, bakal didedahkan. Tetapi apa yang tiada siapa sangka, ialah sikap membisu Imran itulah yang menjadi kunci untuk membuka satu lagi kebenaran yang jauh lebih menakutkan. Selama 3 jam pertama sesi soal siasat, Imran tidak bersuara sepatah pun, membisu seolah-olah dialah pesalahnya. Tetapi kemudian, di bawah sinaran lampu bilik soal siasat, Imran tiba-tiba ketawa, satu tawa yang kering dan hambar. Dia meminta untuk melihat semula semua pertuduhan terhadapnya, kemudian menolak sebuah telefon bimbit ke seberang meja. Di dalam memori telepon itu, Imran menyimpan seluruh data lokasi GPS pada malam kejadian. Titik merah pada peta itu tidak berganjak seinci pun dari sebuah tapak pembinaan di negeri lain, hampir 200 kilometer dari rumah Aina. Bukan itu sahaja, kamera keselamatan di tapak pembinaan itu merakam dengan jelas dari petang sehingga subuh, Imran berada di sana menyelia kerja-kerja menuang konkrit sepanjang malam. Lebih 10 orang pekerja sedia untuk menjadi saksi. Pandangan yang penuh syakwasangka mula goyah. Si kekasih gelap, lelaki yang dikelilingi oleh mesej dan pandangan sinis, mempunyai alibi yang kokoh. Tetapi, bagaimana pula dengan keretanya yang berlegar-legar di sekitar rumah Aina? Imran menyedut rokoknya dalam-dalam, suaranya menjadi serak. Saya memang berniat untuk berjumpa Khairul, untuk bercakap terus terang tentang duit yang dia tipu. Tetapi apabila sampai di sana dan melihat keretanya masih ada di rumah, saya tidak cukup berani. Saya terus berpatah balik. Pegawai penyiasat tidak berputus asa. Dia menekan dengan suara yang tegas. Jadi, bagaimana dengan panggilan antara awak dan Aina? Kenapa tengah malam dia mesej, saya terpaksa pergi, tunggu saya. Kali ini Imran ketawa, tetapi matanya merah berair. Kekasih, saya bukan kekasihnya. Saya cuma tong sampah untuk Aina meluahkan perasaannya. Dia menelpon saya hanya untuk menangis, untuk bercerita tentang bagaimana suaminya mengongkong dan mengawasinya. Saya pernah menasehatkannya untuk lari, tetapi dia tidak berani. Mesej tunggu saya itu hanyalah janji temu untuk berjumpa di kafe pada pagi esoknya bagi membincangkan prosedur perceraian. Dia takut, tetapi dia tidak sempat.
Lelaki itu mengangkat mukanya, matanya merah berurat. Dia hanya perlukan seseorang untuk mendengar. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Dan sekarang, kamu semua mahu menjadikan saya pembunuhnya? Kamu semua silap orang. Seluruh bilik soal siasat menjadi senyap. Pasukan penyiasat membuka semula keseluruhan fail. Imran dibuktikan tidak bersalah dengan cara yang pahit. Tumpuan siasatan beralih arah seperti pisau yang baru dicabut dari luka. Kali ini, ia berpusing tajam ke arah lelaki yang selama ini bersembunyi di sebalik tirai keluarga contoh. Siapa yang mempunyai kuasa kawalan paling besar? Siapa yang paling takut dimalukan? Siapa yang telah mengubah seorang istri yang baik menjadi bayang-bayang di dalam rumahnya sendiri? Sebaik sahaja nama Imran dibersihkan, siasatan yang disangka sudah menemui jalan keluar, tiba-tiba terserempak dengan satu petunjuk lain. Kali ini lebih rumit, kakak kandung Aina Syuhada. Dalam timbunan mesej yang pernah dihantar oleh Aina kepada Imran, penyiasat menemui satu siri perbualan mengenai sejumlah besar wang yang dipinjam oleh Aina secara senyap-senyap. Setelah meneliti penyata bank, wang itu dikesan masuk ke dalam akaun kakaknya. Hutang yang sudah tertunggak selama setahun, tanpa sebarang dokumen, tanpa resit, hanya mesej-mesej yang mengancam. Kau janji nak bayar bulan lepas, duit tu pun aku pinjam ceti. Kalau kau tak bayar, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Jiran sebelah rumah kakaknya menambah cerita, suaranya masih ragu-ragu. Beberapa hari lalu, saya dengar dua beradik itu bergaduh besar. Malam sebelum Aina hilang, saya nampak kakaknya memunggah sesuatu yang besar dan berbungkus dengan kain kanvas biru ke dalam kereta. Kereta itu berpusing sekali sebelum hilang menuju ke arah kawasan Paya. Apabila disoal siasat, si kakak menangis teresa-esa, mengatakan dia tidak ingat apa-apa, tiada apa-apa yang mencurigakan, tetapi setiap kali disebut tentang hutang, dia cuba mengelak. Wajahnya letih, tangannya menggeletar. Adakah itu penyesalan atau ketakutan? Jiran-jiran mula berteka-teki. Walaupun adik-beradik, hutang boleh membutakan mata. Ikatan darah pun boleh putus. Siapa boleh percaya kakak sendiri sanggup berbuat begitu? Pasukan penyiasat menggeledah rumah kakaknya. Mereka menemui kain kanvas yang dibuang di belakang rumah. Masih ada kesan merah pudar. Bilik tidurnya bersepah, dan di atas meja kopi terdapat resit pajak gadai. Jumlah uang yang dipinjam Aina sebenarnya lebih besar daripada yang disangka, mencecah hampir 100.000 ringgit, dan tarikh akhir pembayaran sudah lama berlalu. Seorang pegawai penyiasat berkata dengan nada berat, membunuh kerana hutang bukan perkara baru, dan membuang mayat ke dalam sungai juga bukan sesuatu yang pelik. Tetapi kali ini ia melibatkan adik-beradik kandung. Persoalan terus menghantui. Adakah pertengkaran itu memuncak menjadi pembunuhan? Apa sebenarnya isi bungkusan kanvas yang diangkut pada tengah malam itu? Dan mengapa setiap keterangan si kakak sentiasa berbelit-belit dan penuh dengan keraguan? Apabila suami mangsa terkeluar daripada senarai suspek, syak wasangka kini menyelubungi orang yang paling rapat dengan mangsa. Tetapi apa yang lebih mengerikan adalah kebenaran yang sedang menanti untuk muncul dari sebalik semua penipuan ini. Semua mata kini tertumpu pada kain kanvas usang itu, buku catatan hutang, dan si kakak yang sedang menunduk di meja soal siasat. Adakah jenayah sebenar terletak di sini, atau ini hanyalah satu lagi helah licik dalam labirin penderitaan yang tersembunyi? Apabila kain kanvas itu dibuka di halaman rumah, cahaya lampu suluh menerangi setiap inci kain yang sudah lusuh. Orang ramai menarik nafas lega. Tiada darah, hanya kesan lumpur bercampur cat lama.
Bungkusan yang diangkut oleh si kakak pada malam itu rupa-rupanya hanyalah beberapa pasu pokok yang sudah mati, sedia untuk dibuang di tanah terbiar. Tetapi tiada siapa yang berhenti bertanya, mengapa si kakak memberi keterangan berbelit-belit, mengapa hutang itu mendorong dua beradik itu ke ambang permusuhan. Di satu sudut rumah, seorang penyiasat menemui sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada sebuah buku diari lama. Hujung kertasnya kotor, beberapa helaiannya comot dengan kesan dakwat yang pudar seperti air mata. Si kakak teresak-esak, suaranya tersekat-sekat. Sebelum dia meninggal, Aina minta saya simpankan. Dia kata, kalau apa-apa jadi, tolong serahkan pada polis. Halaman pertama dipenuhi dengan tulisan yang menggeletar, seperti wasiat yang ditulis dalam keadaan tergesa-gesa. Jika saya sudah tiada, percayalah yang saya sudah coba sedaya upaya untuk melepaskan diri. Setiap perkataan seolah-olah mencakar hati sesiapa sahaja yang berani membacanya. Di sebalik helaian kertas yang kekuningan itu, muncullah potret sebenar sebuah perkawinan yang disangka semua orang sebagai contoh. Khairul, suami yang sopan di hadapan rakan-rakan, sebenarnya seorang yang gila mengawal di sebalik pintu yang tertutup. Aina menulis tentang malam-malam di mana mesejnya diperiksa, teleponnya dirampas, tentang bagaimana dia menangis sehingga kering air mata mendengar jeritan anaknya di tengah-tengah pertengkaran yang tidak pernah berakhir. Ada bahagian tulisannya cakar ayam, kesan mata pen menekan kuat pada kertas seolah-olah melepaskan geram. Dia tidak memukul saya dengan kejam, tetapi renungan matanya membunuh saya setiap hari. Saya pernah fikir, jika saya terus bersabar, keluarga akan aman. Tetapi, semakin saya bersabar, semakin saya hilang diri sendiri. Hanya ada satu jalan keluar. Aina mengumpul uang sedikit demi sedikit, meminjam daripada kakaknya untuk menyewa sebuah bilik kecil. Hutang itu sebenarnya adalah tiket kebebasan yang belum sempat Aina tebus. Mesej-mesej ugutan antara dua beradik itu rupa-rupanya hanyalah jeritan terakhir untuk memberi Aina keberanian untuk pergi. Si kakak menangis teresak-esak apabila penyiasat menutup buku di hari itu. Saya dah cakap pada dia, kau keluar saja dari rumah tu, aku akan jaga kau dan anak kau. Tapi dia takut. Dia setiasa takut. Hutang yang disalah sangka, kain kanvas yang reput, syakwa sangka yang menakutkan, semuanya kini hanyalah kabus yang mengaburi pandaman. Saksi bisu yang paling penting adalah buku diari yang basah dengan air mata itu. Ia merobek topeng keluarga contoh yang dipakai oleh Khairul selama ini. Ia menunjukkan bahwa jika ada sesiapa yang mempunyai motif yang cukup kuat untuk menghapuskan seorang istri yang berani bangkit, orang itu tidak berada di tempat lain. Dan kini, semua pandangan telah beralih. Sumpahan sungai itu telah membawa rahasia kembali ke darat. Tetapi untuk mengheret syaitan berwajah suami itu ke muka pengadilan, pihak berkuasa memerlukan lebih daripada sekadar sebuah buku diari. Berpandukan buku diari dengan tulisan Aina yang menggeletar, siasatan berpusing 180 darjah. Kali ini tiada lagi petunjuk palsu, tiada lagi orang lain untuk dipersalahkan. Semua mata tertumpu pada Khairul, suami yang selama ini dipuji sebagai lelaki contoh di kawasan perumahan itu. Pasukan khas menjejaki semula setiap langkah Khairul pada hari-hari sebelum Aina hilang. Reset pasaraya diperiksa. 2 hari sebelum pembunuhan, Khairul secara senyap-senyap membeli sebuah gergaji mesin mini, sarung tangan getah, beberapa gulung guni, dan sebotol cecair pencuci industri yang sangat kuat. Apa agahnya alasan dia? Khairul menjawab dengan tenang. Rumah saya baru baiki paip air. Saya beli gergaji untuk potong kayu buat rak.
Guni untuk buang sampah, pencuci untuk bersihkan rumah. Satu jawapan yang kedengaran meyakinkan. Tetapi apabila pasukan forensik senyap-senyap menggunakan luminol di dalam rumahnya, kebenaran muncul dalam cahaya biru yang menyeramkan. Ketika dipanggil untuk siasatan, Khairul masih memakai cermin matanya, kemejanya bergosok licin, sambil tersenyum letih kepada wartawan. Saya kehilangan istri saya sedih. Pihak polis menyoal siasat saya terima, tetapi jangan hina saya. Dia mendakwa dirinya difitnah bahwa Aina telah menipunya, curang, dan telah menjerumuskan keluarga mereka ke dalam tragedi. Seorang rakan lama Khairul yang dipanggil untuk memberi keterangan hanya menggelengkan kepala. Khairul memang begitu, dia pandai memakai topeng. Sejak kecil dimanjakan, sentiasa mau menjadi pemenang. Istri dan anaknya hanyalah aksesori untuk ditayangkan. Ditinggalkan oleh istrinya, mustahil. Itu ibarat satu tikaman yang merobek jenama sempurna yang dia pamerkan kepada dunia. Seorang pakar psikologi jenayah setelah membaca buku diari itu hanya berkata sepatah. Seorang narsisistik yang tidak dapat menanggung aib ditinggalkan istri. Membunuh bukan sahaja untuk menghukum, tetapi untuk menghapuskan punca yang menyebabkan topengnya jatuh. Rumah yang pernah dihiasi dengan bunga segar, gambar keluarga, dan ucapan ulang tahun, kini kelihatan seperti pentas yang berbau hanyir darah. Semua alasan, semua air mata buaya, semua lakonan suami penyayang runtuh satu persatu. Dia pikir air sungai Selangor akan menelan segala jenayahnya. Dia percaya bahwa tembok tinggi rumahnya akan menguburkan tangisan istrinya selama-lamanya. Tetapi apabila jala sudah dilabuhkan ke dasar, kebenaran akan timbul, berbau busuk, dan mendedahkan wajah sebenar si penipu paling licik. Dan ini hanyalah permulaan kepada konfrontasi terakhir, di mana saksi-saksi bisu seperti titisan darah, resit pembelian, dan bilik air yang bercahaya di bawah lampu UV akan mengheret setan sempurna itu ke jalan buntu. Rumah 3 tingkat di mana Aina pernah menggantung gambar-gambar kenangan, kini bertukar menjadi lokasi kejadian yang sunyi sepi. Semuanya senyap, tetapi bagi pasukan teknikal forensik, kesunyian ini menceritakan segalanya. Saksi bisu pertama, bilik air yang terlalu bersih. Darah boleh dilap, tetapi kesannya tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Dengan hanya satu semburan luminol dan lampu UV dihidupkan, seluruh permukaan lantai dan celah-celah jubin memancarkan cahaya biru yang menakutkan. Kesan darah merebak luas, terpercik dari singki hingga ke lubang saliran. Aina telah melawan. Dia tidak mati dalam senyap, dan kesan darah inilah pengakuan terakhirnya. Saksi bisu kedua, pam air. Seorang jiran tua menceritakan dia melihat Khairul di belakang rumah pada waktu subuh, sedang sibuk dengan sebuah pam air berkuasa tinggi. Apabila polis membuka sistem saliran kumbahan, mereka menemui helaian rambut panjang dan cebisan tisu yang terperangkap di dalam pipe. Bukti yang tidak dapat disangkal bahwa pembunuh telah melupuskan mayat di dalam rumah contoh itu sendiri sebelum membuang guni-guni itu ke dalam sungai. Saksi bisu ketiga, resit pembelian. Sekeping kertas kecil yang sudah berkedut di dalam tong sampah di tingkat 3. Tetapi ia menyenaraikan dengan jelas. Gergaji mesin, guni, sarung tangan getah, cecair pencuci industri. Semuanya dibeli dalam satu transaksi kad kredit, hanya 2 hari sebelum malam Aina hilang. Ini bukan tindakan yang didorong oleh kemarahan tiba-tiba. Ini adalah perbuatan yang dirancang dengan teliti, satu skrip berdarah yang disusun oleh Khairul dengan terperinci, sama seperti dia melukis pelan reka bentuk bangunan. Saksi bisu terakhir,
keretakan di dalam rumah yang pernah kelihatan sempurna, kesan calar pada pemegang tangga, titisan darah kering di hujung pintu bilik bawah tanah, kesan cap jari yang kabur di dinding. Tanda-tanda terdesak seorang wanita yang coba mencari jalan keluar sebelum segalanya menjadi senyap. Dan kini hanya tinggal konfrontasi terakhir. Di dalam bilik soal siasat yang dingin, apabila semua bukti dibentangkan, adakah si suami contoh ini masih mempunyai alasan untuk menyembunyikan sifat binatangnya yang bertopengkan manusia? Bilik soal siasat itu kini sejuk seperti lubang hitam. Di atas meja keluli, setiap bukti bisu diletakkan di hadapan Khairul. Resit pembelian gergaji, guni, sarung tangan, gambar bilik air yang bersinar di bawah lampu UV, buku diari Aina yang comot dengan air mata. Dan akhirnya, helaian rambut yang tersangkut di dalam paip saliran, seperti tali yang menjerut leher si pembunuh. Pasukan penyiasat tidak banyak bercakap. Tiada tuduhan, tiada hentakan meja. Mereka hanya menolak setiap kepingan kebenaran ke arahnya, seperti pisau-pisau kecil yang menusuk topengnya yang sudah reput. Khairul duduk di situ, kemejanya sudah renyuk, cermin matanya sedikit melorot. Dia memandang timbunan kertas itu, kemudian memandang ke arah pintu yang sedikit terbuka. Di situ, bayangan anak perempuannya, kanak-kanak yang pernah berlindung di belakang ibunya, kini sedang menggigil dalam dakapan neneknya. Bibirnya bergetar. Dia tersenyum, senyuman yang herot seolah-olah coba menahan jeritan binatang buas yang terperangkap. Dan kemudian pengakuan dingin itu terkeluar dari mulutnya tanpa setitis pun air mata. Dialah yang memaksa saya. Dia memalukan saya. Dia berani ceritakan semua hal rumah tangga kita pada orang lain. Dia mau tinggalkan saya, mau bawa anak saya pergi. Dia berani menjadikan saya lelaki yang ditinggalkan istri. Dia mengetap gigi, seolah-olah menjerit pada bayangan Aina yang masih berlegar di dalam bilik itu. Apa yang dia hebat sangat? Apa yang dia baik sangat? Siapa percaya dia? Kamu semua percaya dia. Dia memang patut mati. Seorang penyiasat veteran berdiri diam, memandangnya dengan suara yang serat. Awak rancang semuanya. Beli gergaji, beli guni, beli bahan kimia, cuci semua darah, tapi masih fikir boleh terlepas. Awak lupa bahawa sungai yang awak percaya akan menyembunyikan jenayah awak, juga ada masanya akan memulangkan segalanya. Apabila didesak untuk menceritakan semula malam kejadian, Khairul tidak lagi melawan. Dia menceritakan setiap butiran yang mengerikan. Aina rebah di atas lantai bilik air, matanya terbeliak, seolah-olah masih ingin bertanya mengapa. Dia berdiri di atas jasad istrinya, tangannya masih berlumuran darah, dengan dingin menarik guni. Hanya dalam satu malam, lelaki yang pernah memeluk Aina dalam gambar perkawinan yang manis, telah mengubahnya menjadi sampah untuk dibuang ke dasar sungai yang keruh. Seorang pakar psikologi yang dijemput ke sesi konfrontasi terakhir memandang Khairul, kemudian memandang buku diari itu, peninggalan rapuh yang pernah dipercayai Aina akan melindunginya. Seorang narsisistik lebih takut kehilangan maruah daripada kehilangan orang. Dalam fikirannya, membunuh istri bukan karena cinta atau benci, tetapi karena wanita itu berani merobek topeng yang dia bina sepanjang hidupnya. Khairul menundukkan mukanya, tiada air mata yang mengalir, hanya tawa kering yang pecah di kerongkongnya. Kebenaran telah terkeluar dari mulutnya, bersama dengan wajah binatang yang bertopengkan manusia. Sebuah keluarga contoh, sebuah rumah yang kelihatan damai, rupa-rupanya hanyalah sangkar emas yang mempenjarakan seorang mangsa yang telah menjerit dalam diam.
Dan kini topeng itu telah jatuh, hanya hukuman yang menanti. Tetapi parut yang ditinggalkan oleh Aina tidak akan pernah hilang. Sebagai satu amaran bahwa kejahatan yang sebenar mungkin sedang duduk semeja makan dengan Anda, tidur di sebelah Anda, dan hanya menanti saat Anda tidak lagi takut untuk ia bertindak. Akhirnya, hari penghakiman tiba. Perbicaraan berlangsung dari pagi hingga lewat petang. Dewan Mahkamah senyap sunyi, hanya kedengaran esakan ahli keluarga Aina. Khairul, yang pernah berdiri di hadapan semua orang dengan sut kemas, memegang tangan istri dan anaknya seperti sebuah keluarga bahagia, kini menunduk, pakaian penjaranya renyuk, matanya cengkung akibat malam-malam tanpa tidur di dalam lokap. Hukuman mati dijatuhkan dalam suasana yang senyap. Tiada siapa yang bertepuk tangan, tiada siapa yang bersorak. Kerana walaupun keadilan telah ditegakkan, parut jenayah itu akan kekal selamanya di hati mereka yang ditinggalkan. Di sudut mahkamah, kakak Aina memeluk erat gambar adiknya, bahunya terhinjut-hinjut menahan tangis. Wanita yang pernah berjanji untuk melindungi adiknya sehingga ke akhir hayat, akhirnya hanya mampu menatap gambar senyuman Aina, senyuman yang tidak lagi dapat menyentuh sesiapa. Manakala Imran, lelaki yang pernah dilabel sebagai kekasih gelap, berdiri di satu sudut koridor, wajahnya kosong. Dia berasa kesal. Kalaulah saya menasihatinya dengan lebih tegas, kalaulah saya cukup berani untuk melangkah masuk ke rumah itu. Kes ini ditutup, pesalah telah menerima balasan, tetapi persoalan yang menyakitkan masih berlegar. Ada berapa banyak lagi rumah yang sedang mengurung Aina syuhada yang lain? Ada berapa banyak lagi dinding yang dicat dengan kebahagiaan palsu di luarnya? Tetapi di dalamnya penuh dengan lebam dan pandangan mata yang ketakutan. Aina tidak dapat pergi lebih awal karena takut pada pandangan masyarakat, karena kepercayaan bahwa jika terus bersabar, keluarga akan aman, karena apa yang dipanggil sebagai menjaga maruah. Dan kesunyian itulah yang telah membunuhnya. Kita sering percaya pada luaran yang indah, percaya pada gambar-gambar yang menawan. Tetapi jenayah selalunya bersembunyi di sebalik cahaya yang paling sempurna. Jadi, jika Anda melihat satu keretakan, jangan berdiam diri. Jika Anda mendengar satu tangisan di tengah malam, jangan berpura-pura tidak mendengar. Jika Anda berada di dalam sebuah bilik yang mengunci keyakinan Anda, jangan teragak-agak untuk mencari jalan keluar. Karena kebisuan Anda hari ini mungkin adalah subahat kepada jenayah hari esok. Kes ini telah ditutup, keadilan telah ditegakkan. Tetapi parut ini akan kekal bersama semua yang cukup berani untuk melihatnya dan belajar untuk takut pada kejahatan yang bertopengkan cinta. Hai semua, korang semua tengah tonton dari mana nih? Cuba komen sikit, seronok juga kalau dapat tahu. Jadi, apa pendapat korang tentang kisah yang saya sampaikan tadi? Korang rasa macam mana? Ada tak bahagian yang paling korang suka? Kongsikan di ruangan komen ya. Apa-apapun, saya doakan semoga Anda semua, di mana jua Anda berada, sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat, dan dilindungi Tuhan. Semoga kita semua sentiasa dalam ketenangan dan dipermudahkan segala urusan. Dan akhir sekali, saya percaya setiap orang ada cerita tersendiri. Kalau korang pun ada kisah menarik, pengalaman pribadi, atau apa-apa sahaja cerita yang best untuk dikongsi, jangan segan silu untuk ceritakan di ruangan komen. Mana tahu cerita Anda pula boleh menjadi inspirasi atau hiburan untuk kita semua baca bersama.